Proses pengubalan undang-undang merupakan soalan lazim bagi mata pelajaran pengajian Malaysia. Oleh itu, blog mydeeposh.wordpress.com ingin membantu anda memahami topik ini dengan menggunakan tutorial seberingkas ini. Ingat, anda juga perlu membuat kajian anda sendiri untuk pemahaman yang lebih mendalam. Parlimen Malaysia merupakan badan legislatif atau perundangan di peringkat persekutuan. Ianya terdiri daripada Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Yang di-Pertuan Agong. Sebagai badan legislatif, Parlimen Malaysia mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang melalui satu kaedah yang ditetapkan. Rang undang-undang akan melalui kaedah am ini di peringkat Parlimen. Untuk penjelasan di dalam tutorial ini, kita bermula di Dewan Rakyat. Pertama sekali, rang undang-undang akan melalui bacaan pertama. Lazimnya, anggota kerajaan seperti menteri, timbalan menteri atau setiausaha parlimen akan menyebut tajuk panjang rang tersebut. Selepas menyebut tajuk panjang ini, menteri tersebut akan mengusulkan rang undang-undang tersebut dibaca untuk kali kedua. Perhatikan bahawa pada bacaan pertama, sesuatu rang tidak dibincangkan secara mendalam. Jadi di dalam contoh ini, Rang Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia, Pindaan 2004, Rang Undang-Undang bernama Suatu Akta untuk Memindah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dibawa ke dalam mesyuarat oleh Timbalan Menteri, Tenaga Air dan Komunikasi. Dibaca kali yang pertama, akan dibacakan kali yang kedua pada mesyuarat kali ini. Kemudian, rang tersebut akan dibawa kepada bacaan kedua. Semasa bacaan kedua, menteri akan memperkenalkan rang tersebut secara mendalam. Ahli-ahli Dewan Rakyat akan membincangkan rang undang-undang ini secara dasar atau dari segi prinsip. Adakah rang undang-undang ini perlu? Selepas bacaan kedua, satu undian akan dibuat oleh Dewan Rakyat. Selepas bacaan kedua, satu undian akan dibuat oleh Dewan Rakyat. Dewan akan membuat keputusan dan jika ianya diluluskan, maka rang undang-undang itu akan diserahkan kepada peringkat jawatan kuasa. Semasa peringkat jawatan kuasa, Dewan Rakyat akan bersidang sebagai jawatan kuasa Dewan. Mesyuarat jawatan kuasa ini tidak dipengerusikan oleh Yang di-Pertua Dewan, akan tetapi oleh pengerusi jawatan kuasa. Ahli-ahli jawatan kuasa akan membincangkan rang undang-undang tersebut secara terperinci. Mereka juga akan mengusulkan pindaan kepada rang tersebut. Di penghujung peringkat jawatan kuasa itu tadi akan membuat undian untuk sama ada meluluskan atau menolak rang tersebut. Selepas diluluskan, rang tersebut akan dilaporkan semula kepada Dewan untuk bacaan ketiga. Rasional bacaan ketiga adalah untuk meluluskan sebarang pindaan yang dibuat oleh jawatan kuasa. Di badan legislatif yang lebih kompleks seperti Kongres Amerika Syarikat, Dewan Perwakilan mempunyai beberapa jawatan kuasa Dewan. Bilangan ahli jawatan kuasa ini sememangnya lebih jauh rendah daripada bilangan ahli Dewan tersebut. Serta setiap jawatan kuasa Dewan mempunyai tugas atau portfolio yang khusus. Sebagai contoh, jawatan kuasa Dewan untuk pertanian dan jawatan kuasa Dewan untuk hubungan luar. Jika Dewan Perwakilan tidak mengagihkan tugasnya kepada jawatan kuasa seperti ini, ia akan menjadi lebih sukar dan menelan masa lebih panjang untuk mempertimbangkan sesuatu rang. Jadi sesuatu rang undang-undang yang diluluskan jawatan kuasa seperti ini perlu mendapat pengesahan Dewan Perwakilan sebelum ke peringkat seterusnya. Namun di Malaysia, Dewan Rakyat tidak mempunyai jawatan kuasa khusus sedemikian. Oleh itu, Dewan itu sendiri akan bermesyuarat sebagai jawatan kuasa Dewan. Dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai Committee of the Whole House. Sekarang kita kembali kepada rang yang dipertimbangkan di bacaan ketiga. Sekali lagi, Dewan Rakyat akan membuat undian untuk menyokong atau menolak rang undang-undang tersebut. Selepas diluluskan, rang undang-undang ini akan melalui proses yang sama di Dewan Negara. Bermula dengan bacaan pertama, diikuti oleh bacaan kedua,
serta peringkat jawatan kuasa. Dan akhir sekali, bacaan ketiga. Selepas diluluskan di setiap peringkat di dalam Dewan Negara tanpa sebarang pindaan, rang tersebut akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan diraja. Baginda mempunyai 30 hari untuk memperkenankan sesuatu rang undang-undang. Jika baginda tidak memperkenankan di atas sebarang alasan, dalam tempoh 30 hari berkenaan, rang tersebut akan menjadi undang-undang seolah-olah ia mendapat perkenan diraja. Akan tetapi, sesuatu undang-undang hanya boleh berkuat kuasa setelah diwartakan oleh pihak kerajaan. Terima kasih kerana menonton tutorial ini. Semoga anda lebih memahami proses penggubalan undang-undang di Malaysia. Untuk perkongsian maklumat tentang topik-topik pengajian Malaysia lain, sila layari mydeeposh.wordpress.com.